Assalamualaikum. Hai semua. Okey, hari ni aku nak servis kereta aku ni. Nak tukar minyak hitam. Yang ni baru first time aku nak buat sendiri. Sebelum ni aku hantar kedai untuk kereta ni lah. Okay, kali ni aku nak servis sendiri. Yang pertama sekali aku nak tunjuk dekat korang, aku servis cara aku lah. Biasanya yang aku servis. Okey, yang pertama sekali aku akan gunakan diesel untuk flushing. Kalau korang nak pakai tu risiko tanggung sendiri lah. Macam aku pakai, aku tanggung sendiri risiko. Diesel kita cuma masukkan dalam anggaran 1 liter saja untuk kita flush. Flushing engine ni penting tau. Dia untuk buang keladak-keladak yang lama, minyak-minyak yang dah mati kat dalam kan. So jadi aku memang daripada dulu kalau aku servis kereta memang aku akan guna diesel. Aku akan guna diesel ni untuk buang minyak-minyak yang lama. Okey, aku akan masukkan dia, lepas tu aku run dalam 10 minit. Pertama kali kita buka. Okey, tengok dalam dia kotor. Mungkin owner lama dia tak ada guna flushing sangat, sebab tu dalam dia kotor. Okay, untuk pengetahuan korang, diesel ni dia tak kembangkan oil seal. Dia tak macam petrol. Diesel ni dia macam minyak agak. Ada orang dia guna lain cara dia. Ada orang dia guna flushing engine yang biasa. Tapi flushing engine yang biasa tu kalau kau bau, dia macam minyak tanah. Minyak tanah pun boleh juga. Tapi macam aku dulu aku pernah pakai minyak tanah juga. Masa aku pakai dekat enjin 4G93 aku dekat Wira. Diesel. Okay, kita tuang dalam anggaran 1 liter saja. Kalau jahanam aku tukar enjin dulu. Apa aku cakap, flushing ni penting. Sebab bila korang tak flushing, minyak yang mati ataupun minyak yang terbakar dia takkan terbuang sekali. Jadi sebab tu pentingnya flushing. Lagi satu, flushing ni dia lebih tahan lamakan kita punya warna minyak enjin tu. Kalau tidak, kalau korang tak flushing, kadang-kadang kita pergi kedai kan. Bila kita pergi kedai, dia buang minyak tu sekejap kan, tak sampai 5 minit, masih ada menitik lagi dia dah tutup. Dia oisam kan. Jadi minyak-minyak kotor tu dah mendap ke bawah. Bila kau masuk minyak baru, minyak baru tu dia terkena dengan minyak kotor. Bila minyak baru terkena dengan minyak kotor, dia sekejap je. Kalau korang pakai minyak yang biasa 5,000 km tu dah kena tukar. Biasanya dalam 3,500 ataupun 3,000 minyak hitam korang dah hitam. Sebab tu aku tak suka begitu. Aku suka flushing. Selamat je diesel ni, dia tak kembangkan oil seal. Okey, jom kita run. Sebelum tu tengok takat minyak hitam. Minyak hitam aku takat tu Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, run ni dia perlukan 10 minit. Kita jalan dengan dia 10 minit kan. Nanti lepas tu baru kita buang balik minyak tu. Kita masuk minyak baru. Ada orang cara dia pakai minyak yang murah, dia buang yang mana ada modal lebih sikit. Yang pertama sekali dia buang minyak yang lama, lepas tu dia masuk minyak yang murah, minyak hitam yang murah yang biasa. Lepas tu dia masukkan diesel, lepas tu dia flush 10 minit. Lepas tu baru dia buang. Macam cara aku ni, aku tetap pakai minyak yang lama untuk aku buat flush sekali, masukkan diesel. Tu aku punya cara lah. Cara yang jimat sikit pun boleh juga, tak ada masalah. Sekarang ni kita kena tunggu dia 10 minit untuk kita run dia, untuk dia flush. Lebih pun tak ada masalah. Janji korang jangan rem-rem dia. Biar dia. Macam ni enjin sejuk, kemungkinan kau boleh idling dengan dia sampai 15 minit ke berapa semua. Lepas tu baru kita buang minyak. Tak nak tunggu tu kan. Okay, ni dah 7 minit, lagi 3 minit. Dah jack lah, aku dah jack semua. Dah jack. Okay, aku dah jack lah semua. Jack. Pastikan sentiasa pakai jack stand jangan pakai stand untuk tahan. Bahaya. Pakai jack stand. Okay, macam aku ni oil filter aku baru tukar hari tu. Jadi aku tak payah buka. Okay, lagi satu kebaikan flush ni macam kita macam Campro dia pakai shim. Diesel tu pun dia boleh masuk sekali dalam shim tu untuk dia flush minyak-minyak lama tu. Untuk tak kasi jam shim tu. Itu bagusnya flush engine. Kalau siapa-siapa yang jenis sekadar suka tukar enjin tak ada buat apa-apa, bagus lepas ni korang boleh tambah buat flush sekali. Itu elok, bagus. Okay, kalau tengok ni engine oil aku servis last 13 bulan 4. Dia nak kena servis 259716. Okay. Untuk minyak semi sintetik maksimum dalam enjin 6 bulan. Selepas kita kopek je dekat botol tu, dia boleh pakai dalam enjin, last expired dia 6 bulan. Untuk minyak semi, aku pakai semi tu hari, liquid moly. Lepas ni aku dah tak nak pakai liquid moly lah, semi biasa je. Itu bengkel yang pandai-pandai dia pergi tukar liquid moly. Untuk minyak biasa, bukan semi, bukan fully lah, 5,000 km ataupun 3 bulan. Untuk minyak semi 7,000 km ataupun 6 bulan dalam enjin. Walaupun korang boleh jalan dalam 10 km saja, tapi korang dah simpan dia lebih daripada 6 bulan, korang kena tukar juga. Rasanya ni dah cukup 10 minit dah ni.
Geng, macam mana style korang pula cara tukar minyak hitam? Cuba korang kongsikan dekat bawah. Manalah tahu lebih menarik daripada ni kan. Buat masa sekarang semua enjin semua smooth. Shim tak ada bunyi, intake tak ada bunyi, tensioner tak ada bunyi, pulley power steering tak ada bunyi, pulley aircon tak ada bunyi, pulley alternator tak ada bunyi. Smooth enjin. Okey, jom kita matikan enjin, kita buang minyak hitam. Untuk Kempro, korang gunakan skru minyak hitam dia tu size 17. Okey guys. Ni, buka kat sini nut dia. S17. Okey. Okey, jom. Perlu untuk aku ingatkan, macam aku suka pakai tong macam ni, lepas tu aku letak plastik. Jangan suka buang mata-kata lah minyak hitam ni. Minyak hitam ni dia boleh pencemaran alam sekitar. Jadi kena bungkus pakai plastik macam ni untuk bawa letak bawah. Okey. Letak bawah macam ni. Lupa mana aku letak barang ni. Aku suka tunggu sampai dia titis dia last. Pun aku masih biar, kadang-kadang aku tunggu dia buang minyak hitam dia, kadang sampai 1 jam. Aku biar minyak hitam baki dekat oil filter. Korang boleh cek juga rasa-rasa sikit-sikit ada tak macam bersih-bersih halus ke apa. Kalau tak ada bersih-bersih halus, enjin okey lah, tak ada bearing yang pecah ke apa kat dalam ke apa kan. Okey guys, ini minyak hitam yang aku nak gunakan. Memang aku tak beritahulah jenama apa dalam video aku ni. Disebabkan jelah orang tak ada sponsor kita, apa kita nak promotekan buta-buta je dia punya produk kan. So minyak ni adalah minyak semi sintetik 10-40, tapi dia semi sintetik lah. Kebiasaannya Kempro diorang akan tuang 4 liter penuh. Bila tuang 4 liter penuh, dia punya stick ni dia akan terlebih sampai sini. Okay, ni penuh. Ni penuh, ni paling bawah, ni setengah, ni penuh. Bila kita tuang 4 liter dia akan penuh sampai sini. Untuk Kempro lah. Tapi bila kita tuang 3 liter setengah pula, nanti dia sampai sini. Tu ramainya bengkel dia akan tuang semua sekali 4 liter. Tapi macam aku suka tuang. Dia sebenarnya minyak hitam ni antara minimum dengan maksimum ni, kalau dekat setengah ni dia masih okey lagi. Sebenarnya lah dia okey lagi. Tapi yang seeloknya dekat sini lah. Tapi walaupun dekat setengah ni, tapi dia masih okey lagi, tak ada masalah. Tapi aku jenis aku suka tuang 3 liter setengah dulu, dia tak sampai penuh. Bila dia dah run dah 2-3 hari, aku tengok dia kurang, masih still kurang takat ni, baru aku akan top up sikit. Jadi kita ada lebihan minyak hitam. Aku tak nak tuang macam yang lepas. Komen tu dia tuang 4 liter sampai sini, minyak hitam aku leaking. Asyik leaking. Bila dia dah sampai takat ni, baru dia tak leaking. Tu masalahnya tu. Jadi aku akan tuang 3 liter setengah, baru dia okey sikit. Buat masa sekarang minyak hitam dekat oil sump dia belum habis turun lagi. Masih ada menitik-menitik lagi, so kita biarkan dia dulu. Kita check sikit air. Tengok okey. Korang ni tips untuk penjagaan radiator. Kalau macam contoh untuk radiator ni, korang kena pastikan wajib pakai coolant. Okey, bila dah pakai coolant, masukkan coolant 1 botol. Okey, macam ni saya pakai coolant hijau. Original Mitsubishi punya memang coolant dia hijau. Bila korang dah pakai coolant, baru korang campur dengan air pipe. Tak kira bila korang dah pakai coolant, korang tak perlulah nak pakai tapis ke apa. Tak ada masalah pakai air pipe. Lagi satu, korang tengok bila korang dah pakai coolant, pastikan dekat keliling sini semua dah tak ada karat. Ni indikator lah pada aku lah. Ni indikator. Bila dah tak ada karat tu maksudnya korang punya radiator dalam keadaan baik. Okey, lagi satu, bila tak ada karat pula, jangan pula ada tahi minyak. Bila tahi minyak ada, maksudnya sampai bertepik tahi minyak tu kan. Jangan sampai bertepik. Bila bertepik tu maksudnya kemungkinan yang sebelum ni pakai kereta dia pernah gasket bakar, minyak hitam naik sampai radiator. Lepas tu radiator dia tak tukar. Pun ada kemungkinan juga jadi macam itu. So untuk kereta auto, korang boleh detect juga daripada radiator minyak auto korang pecah yang laluan dalam radiator tu. Kalau korang tengok, daripada korang cek air je, korang boleh tahu condition kereta korang serba sedikit, minyak auto ataupun minyak enjin. Tu dia punya. Kalau korang jenis caring dengan kereta, korang akan tahu lah benda ni. Okay, macam untuk air filter, biasanya aku akan buat 2 kali servis, baru aku tukar air filter satu. Tapi macam ni, kali kan aku nak buka, tapi disebabkan dia ada bar ni, lagi pun aku baru tukar kan. Lagi sekali servis, nanti baru aku tukar filter. Okay, macam plug pula, udah aku ambil kereta ni dulu, aku tak pernah tukar sampai sekarang. Tapi aku pernah servis plug dia. Servis tu maksudnya aku bersihkan balik plug lama dia. Bersihkan sebab aku tengok dia punya tu plug dia okey lagi. Aku tengok condition dia okey lagi, belum lagi nak tukar. Tak ada masalah, buat masa sekarang ni tak ada masalah. Sebenarnya kita servis ni, barang tu boleh pakai lagi, tak ada masalah. Dia masih boleh pakai lagi, kita tak payah tukar lah, membazir-bazir duit sangat buat apa kan. Benda ni boleh pakai lagi berapa lama, tak ada masalah, boleh pakai. Okay, lepas tu korang kena tengok pula korang punya pipe ni, kalau korang rajin lah kan. Macam ni, dia pipe ni orang lama baru tukar, so tak ada masalah lah, okey lah. Aku dah tukar timing bell, fan bell aku belum tukar. Kempro dia ada fan bell, ni fan bell maksudnya. Ni nama dia fan bell. Ni nama dia, bawa tepi ni dia ada puli ni kan, tepi ni. Ni bell tensioner, kalau dah bunyi pun nak kena tukar. Okey, berkenaan dengan nutup minyak hitam ni, oil sump punya ni kan, nasihatkan korang untuk korang lebih bagus balut dengan tip putih ni. Ada komen juga yang cakap kalau tak ada leaking tak payah balut, ada leaking baru balut. Macam aku, dia ada leaking ke dia tak ada leaking ke, aku balut je. Balut jangan terlampau tebal. Okey, nanti aku tunjukkan macam mana cara balut dia. Okay, balut dia sikit je, jangan banyak. Okey, dia yang paling penting sekali dekat ujung sini. Ada komen yang cakap tak leaking tak payah pakai, nanti trip dekat oil sump nanti dia jadi besar. Pada aku memang tak logik lah. Setakat tip putih ni boleh besar ke alloy. Tak pernah sabah lah pada aku lah. Tapi pengalaman aku pakai dia Saga
Game Pro. Sampai aku dah jual kereta tu, aku buat je tu pun dia tak ada masalah, dia kau Isam, tak ada loose, tak pernah loose pun. Sekarang aku nak pasang benda ni, dia dah minyak hitam dia dah stop. Okay, untuk ni filter yang baru ni, ambil dengan minyak sikit, kat sini. Sapu sikit je, tak payah banyak, tak payah nak ubur-ubur sangat. Yang ni aku ketatkan pakai tangan. Aku pakai tebur pun nak ikat pakai tangan, ketatkan pakai tangan ni, tak ada masalah. Sekuat mana tangan korang yang boleh ikat, itu saja. Untuk ni aku nak beritahu kan, kalau macam contoh korang nak ketatkan, korang nak ketatkan tempat minyak hitam ni, korang kena pakai yang jenis macam ni. Korang jangan pakai jenis macam ni, loose nanti skru korang kena pakai yang jenis macam ni. Ni pun tak payah ketat sangat, nantikan dulu, pasal Game Pro ni dia punya oil sum dia ni alloy, agak-agak je. Macam ni kan dah ketat kan, agak-agak je. Dah, jangan risau sangat, tak payah risau sangat benda ni. Okay, so sekarang ni mana yang belah-bawah ni semua kita dah settle kan. So sekarang untuk turunkan kereta pula. Okay guys, sekarang kita aku dah turunkan semua, dah tak ada masalah. Sekarang ni tinggal hanya untuk top up. Masukkan minyak aja, minyak hitam. Okay, jom masukkan. Ni kalau aku habiskan ni, confirm lebih daripada dia punya stick dia tu. Maksimum mesti akan lebih sampai ke atas ni kalau aku habiskan ni. Okay, tu. Nampak? Ni enjin belum running lah. So kalau macam ni aku akan biarkan je. Aku dah letak hampir dalam 3.5 liter macam tu lah. Okay, sekarang ni tu dia punya takuk dia tu. Dan tu kita start enjin. Okay guys, setakat ni je video aku. Semuanya alhamdulillah tak ada masalah apa-apa. Okay, kalau korang ada cadangan ataupun komen yang membina, bolehlah komen dekat bawah. Okay, apa yang aku ajar tu semua adalah apa yang aku buat daripada umur aku remaja aku main kereta sampailah sekarang dah nak tua. Okay, itulah daripada dulu aku amalkan. Alhamdulillah tak pernah lagi kena overhaul. Moga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, dan siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan juga share. Okay guys, okay, bantu aku kalau boleh nak buat konten lagi banyak lagi pasal kereta. Bukan semestinya kereta aku je, kereta-kereta yang lain pun insyaAllah nanti aku akan buat review juga sikit-sikit. Okay, kalau siapa yang nak suruh aku review kereta korang, korang boleh komen aja. Yang penting korang duduk dekat Negeri Sembilan, Seremban, ataupun dekat JB. Kalau aku balik JB, kita boleh buat review kereta korang. Okay, jom sama-sama kita kongsi minat kita yang sama, iaitu kita minat pada Proton wajah dan juga minat pada dunia otomotif. Tak kira lah korang pakai kereta apa, yang penting kita minat yang sama, kita minat buat kereta, kita minat dengan kereta, minat dengan otomotif, dan jangan kutuk kereta orang lain. Okay guys, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.